Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini kita dah tiba ke 15 hari bulan April. 15 April ni untuk kita adalah PKP 3.0 lah. Sudah masuk round ketiga. Kita mulakan hari ini. So insyaAllah kita akan menempuhi satu lagi PKP untuk fasa 3 ni hingga akhir ataupun lagi 14 hari daripada hari ini, iaitu hingga akhir April nanti insyaAllah. Dan mudah-mudahan nanti kita dengan usaha, dengan ikhtiar ini kita dapat menghentikan perkembangan COVID-19 ataupun menyekat ataupun menghalang lebih banyak kes COVID-19 ini tadi. Selain daripada menyelamatkan diri kita, kita juga menyelamatkan keseluruhannya, iaitu kita kata secara global, secara besarnya untuk semua rakyat Malaysia. So semuanya bermula daripada kita sendiri di rumah lah, insyaAllah. Sebenarnya kita juga semakin menuju ke akhir Syaban. So kita dah masuk ke tarikh hari ni, kalau tak silap saya 22-23 Syaban. So di mana tak lama lagi, sekitar 8 hari lagi, kita akan masuk ke Ramadan. So hilal ataupun anak bulan Ramadan akan muncul. So sekali lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. So kita teruskan, ini sesi Aura Talk untuk bedah buku Aura Personality Warna. So cara baru melihat aura, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku ni diterbitkan pada tahun 2008. Pada tahun 2007 saya menjadi penerbit bersama, ataupun bukanlah penerbit, saya menjadi idea asalnya daripada saya, kemudian dikembangkan oleh Wayang Tinggi Production. So Wayang Tinggi Production ni dulu satu production yang multiracial lah. Ada Chinese punya TV siri, ada Malay punya drama, ada filem-filem. So Wayang Tinggi Production tahun 2007 menerbitkan rancangan Aura Rasa. So ini versi Aura Personality Warna, versi dalam bentuk buku. So dia ilmiahnya dalam bentuk pembacaan, dalam bentuk buku. Ini tahun 2008. Tahun 2006-2007 idea saya tulis 13 episod. Saya tulis 13 episod untuk program TV. So program TV itu disiarkan di RTM 1 sekitar tahun 2007, awal tahun, kemudian hujung tahun pun disiarkan lagi. Kemudian 2008, 2009 ada beberapa kali diulang siar. So rancangan Aura Rasa, kalau anda Google di YouTube Aura Rasa, kalau anda Google rancangan Aura Rasa, anda akan jumpa ada beberapa episod yang saya uploadkan di dalam YouTube, yang tu diterbitkan tahun 2007 oleh RTM 1, produksi Wayang Tinggi Production, dan saya sebagai penulis idea asal dan sebahagian besar daripada skrip dalam tu. Jadi kalau nak tengok saya di TV dulu tahun 2007 tu, setiap minggu ada di rancangan Aura Rasa. Jadi kalau orang kata topik aura ni saya baru kenal tahun 2020, tahun 2019 kan, sebenarnya tahun 2007 dah ada first program TV berbahasa Melayu. Tajuk rancangan tu Aura Rasa. Dia rancangan masakan. Saya bercerita, saya buat diagnosis aura kepada 13 personality. Setiap satu episod personality yang berbeza-beza. Kemudian daripada personality itu saya akan advisekan, nasihatkan
apakah makanan ataupun menu masakan aura yang sesuai untuk mereka. Jadi daripada cadangan saya itu tadi, chef Aura ataupun pada masa itu chef yang saya bekerja sama ni, Chef Harun. So Chef Harun ni pakar masakan Melayu. So ada beberapa buku daripada Chef Harun yang ada di pasaran. Jadi Chef Harun menyediakan menu tersebut mengikut cadangan yang saya berikan. Jadi kalau cadangan saya itu, sebab saya bukan tukang masak kan, jadi saya akan cadangkan, saya kata boleh tak chef buatkan menu yang banyakkan daripada sumber alam, daripada berwarna kuning, contohnya macam tu. Jadi dia akan buatkan masak lemak contoh, ataupun dia buatkan jus pisang. Jadi kita kena kreatif lah, chef kena kreatif lah dalam nak presentkan masakan. So kalau anda berminat nak tengok apakah cadangan-cadangan menu Aura, so boleh cari balik dekat YouTube, Google saja rancangan Aura Rasa. Yang tu saya ilham daripada saya tu, terbitan Wayang Tinggi Production di RTM 1, kita keluarkan tahun 2007. Kemudian tahun 2008, masa ni saya bersemangat, saya muda kan, saya keluarkan buku Aura Personality Warna. So ini salah satu lagi ikhtiar dan usaha saya untuk memakmurkan ilmu ini. Selepas rancangan TV itu, saya keluarkan buku-buku pula untuk ilmiah. Jadi saya faham bahawa pada masa tersebut saya perlu memakmurkan ilmu ini dengan lebih agresif ataupun proaktif. Anda kena bayangkan tahun 2000, awal tahun 2000 dulu, sebelum tahun 2010, topik aura ni masih baru di Malaysia. Jadi pada masa itu pun orang kata, contohnya macam perkataan aura tu dipromosikan oleh Mawi, kehadiran Mawi dalam industri, seorang kata aura Mawi, kan. Kemudian Pak Nil yang banyak introducekan. Saya pernah dipanggil oleh Akademi Fantasia untuk lakukan diagnosis kepada pelajar-pelajar yang Akademi Fantasia, kalau ingat dulu musim 1, musim 2, tapi part saya tu tidak yang surface ke TV lah, contohnya macam tu ya. Jadi saya pernah juga ditanya oleh wartawan apakah warna aura Mawi. Pada masa itu kan Mawi amat popular, jadi saya belum pernah jumpa Mawi, tapi saya pernah bagi penilaian mungkin aura Mawi berwarna hijau, kekuningan, melihatkan kepada tingkah laku ataupun karakter Mawi itu. Saya mentafsirkan sedemikian rupa, dan 10 tahun selepas itu baru saya diberi peluang, berkesempatan, bukan 10 tahun lah, beberapa tahun selepas itu baru saya ada kesempatan untuk duduk sendiri dengan Mawi. Dan Mawi datang tu, saya tunjukkan Keratan Akhbar, diagnosis aura, bukan diagnosis aura, saya tunjukkan Keratan Akhbar yang bila ditanya tentang apakah warna aura Mawi, so saya melakukan diagnosis jarak jauh lah, secara saya tengok saja kan, contoh macam tu, tengok gambar kan, contoh. Jadi daripada situ, apa yang analisis tu dalam pemberita tu tulis, saya menyatakan aura Mawi kemungkinan besar warna hijau, kuning, apa semualah, ada kait rapat dengan alam. Saya bagi contoh apa semua kan, daripada Felda apa semua. Jadi hari Mawi datang tu ke office saya di Shah Alam ni, kita buat diagnosis aura. Dan apa yang saya juga rasa teruja, memang yang pada skrin tu muncul warna hijau dan warna kuning. Jadi mana telahan saya beberapa tahun sebelumnya itu bertepatan dengan apa yang memang ada pada diri Mawi. So aura personality dia, warna personality dia memang warna hijau. So ada juga warna-warna lain. Jadi menarik untuk fikirkan bahawa aura ni bukanlah sesuatu yang baru. Ilmu ni pula memang dah lama. Kalau hari ni kita nak bercakap tentang cakra, tajuk yang kita sedang nak sambung. Semalam pun kita dah cakap pasal cakra, sistem cakra manusia. So ni kita nak sambung lagi kedudukan 7 cakra utama. Jadi kepada mereka yang baru pertama kali tengok video ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru yang pertama kali lihat, ini adalah buku hasil tulisan saya yang diterbitkan oleh PTS Millenia Senan Berhad. PTS Millenia ni adalah salah satu syarikat PTS
penerbitan PTS. So penerbitan PTS ni penerbitan swasta Melayu yang terbesar selepas Dewan Bahasa dan Pustaka. So banyak buku-buku, banyak, ada PTS Islamik, ada PTS macam-macam lah, dia ada banyak anak syarikat. Dan PTS Millennia ni dikhususkan untuk penulis-penulis jemputan. So pada masa saya menulis buku ni, saya salah seorang penulis jemputan sebagai permain industri ataupun pakar industri yang mereka nak tajuk dalam industri yang saya buat lah. Contohnya pada masa itu mereka atas permintaan daripada Popular dan MPH, mereka mencari tajuk-tajuk buku yang berkait rapat dengan aura. Jadi dalam search mereka itu, mereka ditemukan dengan saya dan mereka dicadangkan untuk bertemu dengan saya. Sebab ini termasuk rujukan mereka di Kementerian Kesihatan di bawah Traditional dan Complementary Medicine. Jadi beberapa nama muncul dan mereka datang interview saya itu, termasuk untuk mendapatkan persetujuan daripada saya untuk menulis buku ini. Dan Puan Ainun Muhammad adalah bos besar di PTS. So pada masa ada kesempatan saya jumpa bos Ainun, kebetulan saya pergi ke salah satu kursus ataupun program kuliah yang dia ajar untuk cara menulis. Dan pada masa kelas tu, waktu saya pergi tu ramai jadi ada yang kena duduk bawah kan, ramai. Jadi dia bukakan kelas tu, tapi masih lagi dalam kumpulan yang terhad, maknanya 20 orang, 30 orang macam tu. So yang menariknya, pengalaman saya itu pertama kali saya pergi kuliah Puan Ainun, dan waktu saya pergi tu, buku yang ada di tangan beliau, buku yang dia sedang baca adalah buku saya, buku Aura Personality Warna. Dalam hidup saya ni banyak kebetulan yang macam tu. Saya dapat momen yang pada saya ada signifikan. Jadi bayangkan, ada banyak buku yang diterbitkan oleh PTS. Buku tu pada masa itu bukanlah buku yang baru sangat kan? Buku ni dah lama diterbitkan, tapi baru saya berkesempatan pergi salah satu program Puan Ainun dan saya tengok di tangan dia sedang pegang buku saya dan saya berada dalam majlis itu kan. So satu kebanggaan lah. Buku ni pernah mendapat top 80 di Malaysia, di kalangan semua tajuk-tajuk buku, semua penerbit-penerbit buku, buku-buku best seller. So dia pernah dapat di tangga ke sekitar bawah 80 lah. So pernah jadi top 100 buku yang best seller. Sedangkan saya bukan penulis best seller, saya dijemput oleh PTS Millennia. Ada 5 penulis pada masa itu, Dr. Fazilah Kamsah, Dr. Fazli NLP sekarang, Tengku Asmadi, pengerusi ataupun untuk kelab motivator di seluruh Malaysia ni kan, motivator Muslim. 3 orang besar ni adalah orang kuat untuk persatuan motivator ataupun trainer di Malaysia lah. Kemudian Dr. Daniel dan saya yang kelima lah. So nama saya Mir Hazil Azran Ramli. So buku ini buku yang pertama. Saya ada 2 lagi buku. So yang diterbitkan oleh PTS, buku Aura Personality Warna dan satu lagi Aura Penyembuhan Reiki. Dan buku ni diterbitkan tahun 2008, cara baru melihat perhubungan dan kekuatan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Itu mukadimah lah untuk anda yang baru mungkin baru pertama kali melihat. Ini dah part 7 dah sebenarnya. So kita dah masuk ke page 34. Bedah buku ni macam daurah lah, majlis daurah ni dia buka, dia talaki buku. So kita sedang membicarakan topik kedudukan 7 cakra utama. Tolong like and share kalau anda bagi sokongan ataupun merasakan ini sesuatu yang bermanfaat musim PKP ini, dan sesuatu yang mungkin membantu untuk bukan hanya mengisi masa anda, tapi membantu untuk mendapatkan ataupun mengembangkan lagi orang kata pemahaman dalam ilmu bioenergi. So kita bedah buku ni maknanya tak bolehlah cakap, dia kena lebih serius lah, dia majlis ilmiah kan. Sebab buku saya ni buku yang
80%-nya adalah ilmiah dalam konteks ilmu aura ataupun ilmu bioenergi manusia. Buku ni ada di library, state library, national library, di universiti-universiti tempatan kebanyakannya merujukkan buku ini bahawa ilmu psikologi, termasuk mereka yang belajar dalam grafik, belajar dalam architecture, mereka yang belajar dalam interior design, yang ada kena-mengena dengan konsep warna. Kita terus saja, mari meneliti kedudukan 7 cakra utama tubuh, seterusnya membicarakan hubung kaitnya dengan pelbagai aspek dalam kehidupan manusia. So Raja 5A, Raja 5B sila rujuk halaman 90 dan 91. Sebab dia tidak letakkan gambar warna terus, so kena pergi langkau ke bahagian tengah-tengah baru ada warna. So ini kedudukan cakra. So kalau penerangan apa itu cakra saya dah terangkan dalam episod 6 yang lepas. So tengok video yang semalam, scroll dan cari. So ini gambar-gambar cakra yang digambarkan, yang divisualkan. Jadi yang pada setengah orang mungkin tak selesa tengok kata oh ini yang ikut budaya agama lain apa semua. Sebenarnya dia ada penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah ni juga termasuk untuk memahami di mana lokasi cakra itu tadi dilukiskan ataupun ditunjukkan, di mana kedudukan cakra itu. Jadi apabila seseorang itu duduk, contohnya dia duduk di lantai, base ataupun cakra yang pertamanya itu adalah pada tulang pinggulnya, pada akarnya, selaras dengan tulang belakang, selaras dengan saraf tunjang tu naik, dan ada beberapa posisi. So ada 7 cakra, 7 pusat tenaga ini tadi mengambil komposisi sepanjang saraf ini sampailah ke top cakra pada bahagian atas sekali. Okey. Itu gambar rajah tadi. Okey, fungsi 7 cakra utama. Okey, kita masuk kepada fungsi. Cakra yang pertama, cakra dasar, saya namakan dia sebagai aura stamina. So warnanya warna merah, frekuensinya 630 nanometer. Bila diukur dengan peralatan saintifik spektronanometer, so kita dapat ukurannya 630 hingga 740 nanometer. Nama cakra ni base cakra ataupun cakra dasar. Nama lapisan aura yang berkait rapat dengan cakra ni adalah lapisan tubuh eterik. Derianya berkait rapat dengan bau, elemennya tanah. Ini mengikut ilmu-ilmu lama yang telah dikaji. So saya hanya paparkan semula. Kaitannya dengan sains, bila dikaji dia berkait rapat dengan kelenjar arenal. So arenal menghasilkan adrenalin. Tubuh fizikal yang berkait rapat dengan frekuensi berwarna merah ini tadi, 630 ni tadi, bila dikaji part-part badan mana yang banyak menggunakan frekuensi itu, tulang, saraf limbik ataupun sistem limbik, darah kita, saraf, otot, semuanya menggunakan frekuensi bertenaga berwarna merah ataupun sekitar 700 nanometer. Ini dari segi bioenergi. Bioenergi ni tenaga hayat manusia. So contoh penyakit yang berkait rapat dengan sistem tu tadi, penyakit darah, tekanan darah, saraf, seksual, alat seksual yang penyakit-penyakit yang berkait rapat dengan alat seksual, alergi, demam, saraf, semua. So frekuensi merah, contoh kalau zaman COVID-19 ni dia efek jadi demam, dia efek kita pada suhu badan. So badan jadi lesu, saraf jadi terganggu, darah jadi terganggu. So dia affected pada kita punya sistem tenaga merah. Dalam ilmu ini dia berkait rapat dengan sistem tenaga merah. Jadi kalau anda sendiri sakit saraf, sakit tulang, sakit lutut, maknanya frekuensi tenaga merah di dalam tubuh anda ada yang terganggu. Jadi di mana pusat tenaga tersebut, walaupun darah ni ada di seluruh badan, yang sakit tu di lutut, tapi di mana pusat tenaga tersebut? Pusat tenaga tersebut ada pada bahagian sulbi, pada bahagian tulang punggung tu, yang tulang ekor tu, dekat bahagian situlah pusat tenaga dia berada. So kena banyak melakukan rawatan ataupun terapi pada sekitar hari-hari, pada sekitar pinggul apa semua ni, dengan banyakkan mungkin teknik-teknik terapi pada bahagian tersebut. Okey. Psikologi yang harmoni, tegas, aktif, praktikal. Orang yang harmoni dengan tenaga merah, dia akan jadi tegas, aktif, ataupun dia lebih tenaga ni, dia akan membantu untuk merangsangkan diri menjadi seorang yang tegas, aktif, praktikal, lasak, kuat, stabil, berkuasa, penting, menang, kebolehan fizikal, dan seorang yang kemas.
Kalau tenaga ini terlalu kurang atau berlebihan sangat, dia akan mengakibatkan seorang itu pasif, berfikiran sempit, putus asa, pelupa, malas. Kalau terlebih sangat, dia jadi kasar, gelojoh, rakus, terburu-buru. Kalau dia kurang tadi, dia lemah, dia keletihan, macam tu kerjaya. Sebab dalam konteks tenaga, warna ni tak boleh kuat sangat, tak boleh rendah sangat. So kita kata bukan warna itu ada pada kulit kita, tidak. Tetapi kan kalau tenaga merah ni tadi, kita kata pusat tenaga ni bateri. So bateri yang frekuensi itu dia jaga tulang, dia jaga saraf. So bila bateri dia selalu lemah, so saraf, tulang, kita punya otot semua akan jadi lemah. Lebih kurang macam tu Kejaya yang kalau orang tu berpersonaliti merah, dia menjadi seorang ketua, jurubina, jurujual, buruh, kontraktor, usahawan dan sebagainya. So antaranya kalau kita boleh lihat apa yang berwarna merah juga pada alam, kalau batu-batu permata ni, batu agate, batu akit sebenarnya, kalau bahasa Melayunya akit agate tu bahasa Inggeris lah, garnet, delima, ruby lah, hematite, batu pyrite. Banyak kan batu-batu dalam dunia geologis ni, gemstones ni, dia dah memang dalam bahasa Inggeris kan. Jadi saya letakkan dalam bahasa Inggeris lah. Sama juga macam essential oil, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris kan. So saya nyatakan dalam ni beberapa lah nama-nama kristal. Pemakanan daging, susu, ikan, bayam, vitamin B, vitamin E antara diperlukan untuk merangsangkan otot, sendi, tulang dan saraf tadi Madu, soya. Cadangan produk, saya letakkan beberapa cadangan produk ni, termasuk produk-produk yang saya hasilkan seperti Magical Oil, so S7 Camara Oil tu, Bioenergine, E-Booster, EPO, vitamin E, alfalfa. Itu antara cadangan produk. Yang kedua, cakra emosi. Saya ringkaskan sebab ini banyak penerangan ilmiah saja. Cakra emosi yang kedua berwarna orange. Kalau dalam buku ni dia dah terangkan part by part lah. So nak gambar-gambar macam kristal apa semua tadi pun ada, nama-nama makanan tu pun ada. Tapi ini dalam buku ini, sebab ini yang berwarna-warni, ini saya terbitkan sendiri Bongkar potensi diri melalui psikologi warna. Siapa yang nak order, yang ni ada. So orange 590 nanometer hingga 630, cakra emosi, lapisan tubuh emosi. Derianya rasa, elemennya air, kelenjar gonal, usus besar, usus kecil, pundi kencing. So pada bahagian pusat usus besar, usus kecil, peranakan, kesuburan, sakit tuan, sakit puan, semua bahagian frekuensi orange. So penyakit usus, pundi kencing, lemah, tenaga batin apa semua berkait rapat dengan warna orange. So kalau ada isu yang berkait rapat dengan peranakan, kesuburan apa semua, cari warna-warna orange macam ambil carrot, ambil lemon, limau, contohnya macam tu tapi apa-apa pun jangan berlebihan lah. Kepuasan, keinginan, keyakinan, kreatif, aktif, penakut, degil, malu, itu yang kalau lemah. Kejaya, ketua, macam tadi macam merah juga, jurubina, jurujual, kontraktor. Kristal biasanya moonstone, topaz. Walaupun moonstone warnanya putih, tapi dia ada frekuensi yang berwarna orange sunburstone, macam-macam lah. Kalau essential oil, dia ada jasmine, cinnamon. Daging, ikan, susu, bayam, vitamin A, vitamin E, sama juga macam tadi. Essential oil saya cadangkan ambil, kalau produk saya cadangkan ambil S7 Camara Oil dan E-Booster. Boleh juga ambil Haniga ataupun cuka madu, yang saya dulu saya ada keluarkan cuka madu. Yang ketiga, solar plexus, bahagian sudu hati. Bahagian sudu hati ni warnanya kuning, so 565 nanometer, cakra pusat. Tubuh, mental, derianya penglihatan, dari mata turun ke hati. Istilah orang dulu kan. So kelenjarnya ataupun organ, external organnya adalah pada penglihatan.
So apa yang ada pada bahagian solar plexus, apa yang frekuensi kuning ini associate, hati, limpa, penuh. Pernah dengar demam kuning? Kenapa demam itu dinamakan kuning? Sebab badan kita akan kekuningan, mata kita akan kekuningan. Sebab apa? Sebab pusat ataupun fungsi hati kita tu hiper ni bahagian pada sudu hati. Kalau cakranya dekat cakra kuning tadi, solar plexus. So masalah hati, limpa, gastrik, diabetik, ginjal, masalah kulit, masalah mata, semuanya berkait rapat dengan frekuensi pada bahagian perut. Banyak orang penyakitnya datang daripada situ, bahagian perut. Kalau untuk psikologi, harmoni, pintar, objektif, kuasa kehendak, berpendirian, logik, cerdik, kreatif, aktif. Psikologi negatif, mendesak, pemarah, rakus, dendam, gopoh, celupa, itu semua orang kuning. Otak kuning, orang kuning, contohnya macam tu. Kejaya, usahawan, peniaga, reka cipta, artis, komputer, elektronik, banyak bidang yang involve dengan gadget, banyak involve dengan pereka cipta dalam bentuk mechanical, yang pandai matematik dan sains, ini warna kuning, orang kuning. Okey. Kristal macam citrin, gold rutulated, tiger eye, topaz, amber, itu semua warna kuning. Kalau essential oil, lemon, peppermint, ginger, itu semua warna kuning. Pemakanan, telur, susu, tentu saja tadilah, kentang, pisang. Okey. Kalau produk, saya akan cadangkan Comfrey, Cascara, Bioganian ni semua nama-nama produk dalam yang dulu saya gunakan sebagai western herbs yang saya gunakan untuk prescribekan kepada klien. Mana klien yang ada isu-isu tertentu, contohnya ada isu berkait rapat dengan perut, saya akan cadangkan ambil Comfrey. So kena cari produk tu di farmasi. Saya cadangkan nama-nama produk. Sebab saya juga melakukan rawatan kepada mereka yang baru berkenalan dengan diri saya melakukan rawatan dan terapi. So buku ini ditulis oleh pengamal, bukan penulis. So pengamal ini dijemput untuk menulis. Sama juga dalam rancangan Aura Rasa tu, saya bukan penerbit ataupun bukan pembuat CD drama, bukan penulis skrip, tapi saya menuliskan skrip ataupun cerita asal untuk 13 episod rancangan Aura Rasa di TV tu. Okey. Seterusnya cakra jantung hijau. Di heart ni warnanya hijau. So kalau lampu Ultraman, lampu Iron Man kan, itu semua simbolik bahawa adanya pusat tenaga di jantung. Dan kita sendiri kita tahu di bawah itu, di bawah kita punya tulang rangka ni ada kita punya jantung yang bekerja 24/7, paru-paru kita yang bekerja 24/7. Paru-paru kita ni merupakan organ yang penting yang perlu dilindungi. Jadi sebab immunity kita pun di situ. Kita punya daya tawan penyakit, daya tahan penyakit, pernafasan kita. Jadi yang di-attackkan musim virus, semua jenis corona ni memang mencari untuk berumah di paru-paru. So apa organ yang terlibat? Jantung, paru-paru, rusuk, belikat, yang angin, yang sakit bahu, yang angin penuh dekat belikat, yang rasa berat di bahagian belakang, apa semua tu kan, rasa penat, berdebar-debar, itu semua adalah berkait rapat dengan cakra hijau. Contoh penyakit, masalah jantung, tekanan darah, asma, alergi, paru-paru, sakit berikat, sakit bahu. Psikologi, kalau yang positif, pintar, terbuka, tenang, harmoni, pemurah, penyayang, penyabar, mesra, ambil berat, itu semua tenaga hijau. Kalau yang negatif, sensitif sangat, cepat sentap, serius, pemarah, benci, malu, hasad, itu semua benda yang berkait rapat dengan kelemahan tenaga hijau yang tidak harmoni, penarikan diri yang tidak harmoni. Kejaya biasanya juga boleh buat usahawan, boleh jadi konsultan, pensyarah, guru, penasihat, boleh menjadi ahli psikologi, boleh menjadi orang yang berkait rapat dengan seni, seni bina, contoh kebajikan, kaunselor. Kebanyakan orang yang melibatkan people business, dia ada warna hijau. Okay? Batu zamrud, zamrud, emerald, jade, rose. Rose pun boleh dikaitkan dengan, walaupun dia bukan hijau, fluoride, essential oil, rose, ylang-ylang, bergamot, lemongrass, bergamot, telur, susu, sayur,
sayuran hijau semua adalah makanan-makanan yang berwarna, yang berfrekuensi hijau. Sebab tu kita orang tua-tua dulu kita kuat ni sebabnya makan ulam-ulam saja. Cadangan produk Bioimmugen, Black Cohosh, EPO, Corn Free, Slippery M, ini semua yang berkait rapat dengan herbs, western herbs. Sebab saya juga berkesempatan untuk ambil diploma di dalam herbology. Tapi sebab saya tak berapa pakar dalam herba, walaupun belajar, tapi saya tak, business card saya dulu ada tulislah herbologist. Tapi sekarang ni saya kurang, takut nanti orang tanya saya terlupa nama-nama herbs kan. Sebab kebanyakannya kita belajar western herbs kan. Saya lebih kepada bioenergy instead of saya ambil, walaupun saya ambil diploma dalam herbologist. Seterusnya warna biru pada throat chakra. Biru frekuensi 485 hingga 500. Yang ni agak kecil saja, tetapi ruangnya 485 hingga 500 nanometer. Berfrekuensi berwarna biru macam warna langit, warna air yang anda lihat. Cakra komunikasi pada bahagian throat, lapisan tubuh etheric tinggi, lapisan yang luar yang memantulkan gema bunyi. Yang ni kalau belajar melalui lebih mendalam lah. Frekuensinya pendengaran, sebab tu gema bunyi pendengaran. So kelenjarnya thyroid, parathyroid, kerongkong, sebab thyroid, parathyroid menghasilkan kalsium, sodium apa semua. So penyakit yang berkait rapat, alergi, masalah pernafasan, sakit tekak, jangkitan, ini semua yang akan di-affected lah zaman corona ni. Ini yang di-affect dulu. Batuk, sendi tulang berdengkur, kan, bronkitis, gagap. Kalau psikologinya, bijak berbicara, tenang, menghayati, ambil berat, harmoni, sensitif, pendiam, mesra. Psikologi yang negatif, sangat sensitif, terlalu pendiam, pemarah, tidak pandai bicara, penarikan diri, termenung, konflik dalaman, mudah terpengaruh, tidak yakin. Kejaya guru, pensyarah, pegawai kebajikan, kaunselor, perunding, pegawai perhubungan, penulis. Saya juga banyak warna biru. Warna saya, aura saya hijau, ada kuning, tapi kadang-kadang hijau ni banyak dengan hijau biru. Untuk dapat hijau memang kena ada biru. Jadi kristal pula aquamarine, turquoise, blue sapphire, blue lace crystal, rose juga boleh masuk minyak essential oil, rosemary, geranium. Kemudian kalau dari segi pemakanan, air putih tu, air putih tu frekuensinya biru. Banyak kami minum air putih. Boleh ambil sayuran hijau, ambil bijirin, itu juga bantu. Brokoli itu juga bantu. Brokoli tu dia punya ciri-ciri kita tengok, tumbuhan itu macam kita punya paru-paru punya sponge tu. So banyakkan makan brokoli untuk kesihatan, untuk sistem pernafasan kita. Cadangan produk Bioimmugen, Black Cohosh, EPO, itu nama-nama lah. Slippery M, Corn Free, itu antara yang akan dicadangkan juga kalau ada isu daripada host ni sampai ke bahagian paru-paru. So yang seterusnya, cakra yang keenam, navy blue ataupun cakra yang berwarna biru muda, biru gelap, indigo. Cakra ini dinamakan juga sebagai third eye chakra, 440 hingga 485 nanometer. Namanya Ajna chakra, nama lain dia. Tubuh dia untuk lapisan tubuh mental tinggi, lapisan yang keenam. Gerak hati, gerak rasa. So lapisan aura kita yang paling jauh ni, ataupun yang dah dekat luar ni, jauh ni, dia ada wifi untuk kesan gerak hati. So mak kita kat kampung rindu kat kita, kita tiba-tiba kita rasa rindu kat mak kita. Jadi kita telefon mak kita contoh kan. Sebab adanya medan aura tu yang mengesan. Sebab tu orang yang warna indigo, kepekaannya tu terlalu tinggi. Kalau daripada kanak-kanak, dia mempunyai kepekaan yang terlalu tinggi, dinamakan sebagai indigo child. Banyak anak-anak autism dikaitkan dengan indigo child juga, tapi tak semestinya autism itu indigo child. Jadi anak-anak yang ada indigo ni, warna indigo yang kuat ni tadi, mempunyai deria yang terlalu kuat, kepekaan yang terlalu kuat. Jadi kadang-kadang dia duduk dalam imajinasi ataupun hilunisasi yang tinggi, menjadikan kadang-kadang dia punya daya fantasi dia itu terlalu tinggi. So dia mungkin dapat berbicara dengan alam gaib, contohnya macam tu kan. Jadi dia ada kawan masa childhood dia kan, contoh kan, kawan imajinasi dia
Dia boleh bercakap dengan pokok, dia macam faham apa yang ikan cuba cakapkan dengan dia. So benda-benda pelik ni pada pandangan sains mengatakan ini isu-isu yang dihadapi sebab dia ada isu mental, ataupun yang dia ada isu yang berkait rapat dengan sistem saraf, contohnya begitu. Tapi untuk anak-anak autism, anak-anak yang Down syndrome, anak-anak yang ada isu disleksi, ini semua mereka sebenarnya ada satu wifi yang ekstra ataupun berbeza. Itu keunikan, dinamakan sebagai keunikan. Okey. Gerak hati, gerak rasa. So kelenjar yang berkait rapat, pituitary, mata, telinga, sistem saraf semua, telinga, hidung, mata, semua yang bahagian panca indera ni berkait rapat dengan indigo. Sebab tu kita orang Islam ni kita sujud, kita ada aktiviti ritual sujud untuk kita groundkan supaya wifi yang tinggi ni tadi kan, sebab kalau kita berdiri kan dia duduk ke atas, terapung-apung di atas, supaya dia dapat pijak ke lantai ataupun sentuh lantai dengan kita bumikan dia, supaya kita dapat lebih rasional, lebih hamba, lebih sifat pasrah, lebih grounding. So sebab tu kita ada ritual sujud. Kita ada 34 kali sujud setiap hari, 3 campur 4, 7. 34 kali itu sebab setiap kali rakaat kita ada 2 kali sujud. Okay? Kalau setiap rakaat kita ada 1 kali rukuk. Okay? So berapa rukuk dalam solat sehari semalam? Kita ada 17 rukuk. Berapa sujud? 34 kali sujud. Berapa tahiyat? Berapa syahadah yang kita akan ucapkan? Kita akan ucapkan 9 kali. 9 kali. Ya, yang pertama syahadah dan diucapkan 9 kali. So wa awal wal akhir, 1 dan 9. So apa lagi yang kita boleh bicarakan? Psikologi yang positif, gerak hati, gerak rasa yang kuat, bijak, jujur, semangat, rasional, imajinasi, kepimpinan. Psikologi yang negatif, bijak, sifat bergantungan, tiada impian, tidak stabil, ego, lemah semangat, penarikan diri, cemburu, keliru, pelupa. Biasanya kejaya yang kalau orang tu berpersonaliti banyak warna indigo, ahli muzik, perawat, penasihat, pelukis, sukarelawan, karyawan, itu kerja-kerja indigo. Batu apa? Kristal apa? Sapphire, lapis lazuli. Lapis lazuli ni batu yang istimewa untuk merawat kanser. Siapa yang ada isu keluarga dia ada kanser, saya nasihatkan cari batu kristal bernama lapis lazuli. Fluoride, clear quartz yang transparent tu kan, batu clear quartz tu pun bagus untuk indigo. Sebab tu diamond juga dikatakan ada warna indigo, ada frekuensi indigo. Ramai wanita suka kepada diamond, belian, kerana design dia yang cantik dan batu itu punyai karat yang tinggi, kepadatannya yang tinggi menjadikan dia boleh dibentukkan dengan lebih cantik. So bila dibentukkan, di cut tu tadi, dia keluarkan refleksi ataupun dikeluarkan kita kata efek cantik yang lebih luar biasa. So diamond ni tadi walaupun warnanya transparent tapi dia ada warna indigo, dia bagus untuk mata, telinga, hidung, mulut, kepekaan dan seri wajah. Sebab di bahagian muka seri wajah, sebab tu pakai diamond menaikkan seri wajah. Siapa wanita yang dapat diamond pun memang seri wajah dia naik lah, sebab dia gembira, dia seronok, dia rasa cantik, contohnya macam tu lah. Banyak orang gunakan belian juga yang halus-halus tu untuk jadikan susuk, ya. Kalau essential oil, lavender, pine. Kemudian kalau permakanan, banyakkan air kosong, air kosong, kismis, anggur, ikan juga boleh bantu. Kemudian kalau dari segi produk, ginkgo biloba, apa tu, pegaga kan, walaupun warna hijau tapi khasiatnya adalah untuk brain. Okay. EPO, omega 3, minyak ikan. Saya cadangkan kalau produk saya S7 Camara Oil. Okay. Kalau anda belum pernah cuba Camara Oil, anda patut cuba Camara Oil, sebab Camara Oil ada kombinasi ke-7 frekuensi. Dan ingat, dia dibuat oleh pengamal macam saya. Kita bukan
orang yang hanya mengajar, kita merawat. Beza kita dengan yang mengajar ataupun yang coach ke konsultan ke, mungkin mereka coaching sahaja, tapi kita juga melakukan terapi. Sebab tu program konsultan HD, kalau yang mana yang saya bimbing setiap tahun ada 10 orang, 5 orang, 6 orang yang akan mengikuti konsultan HD setiap batch. Jadi kita fokuskan supaya mereka juga nanti ada kemampuan untuk merawat. So dalam silibus konsultan HD, kita fokuskan kepada kepelbagaian teknik terapi dalam bioenergy. So kita ada teknik meditasi, kita ada teknik untuk pernafasan, kita ada teknik untuk hands on, kita ada teknik menggunakan crystal essential oil, kita ada teknik-teknik yang juga kita gabungkan dengan tapping dan berbagai teknik bioenergy yang lain, ya. Mandi bunga, mandi garam contoh kan, itu semua belajar dalam konsultan HD. So apabila saya hasilkan essential oil saya sendiri, saya dah gabungkan formula khas di mana ada 7 jenis kristal dalamnya, ada 7 jenis frekuensi kristal, 7 jenis frekuensi bunga, 7 jenis minyak pati, 7 jenis carrier oil. So dia ada banyak rahsia 7 yang digabungkan dalam satu essential oil. So kalau anda pengguna essential oil yang tega, anda juga patut cuba saya punya essential oil, sebab yang ni guna untuk terapi. So titis saja untuk apa juga isu dalam air mandian, ataupun boleh apply, boleh sapu di mana-mana bahagian yang tidak harmoni ataupun sakit, insya-Allah akan ada khasiat yang tersendiri, sebab dia hasilkan mengikut klinikal secara sains dan secara formula itu juga daripada seorang pengalaman daripada seorang pengamal sendiri. Okey, yang terakhir crown chakra spiritual. So chakra spiritual ni tadi, kalau anda yang baru menonton, tolong like and share video ni supaya ramai orang mungkin dapat ikuti, dan supaya orang juga dapat kongsi ilmu baru. Ramai orang yang tak faham bahasa chakra kan, tapi dekat handphone dia ada SD card, dia ada chakra padat, chakra liut, chakra keras. Okey, so crown chakra violet 380 hingga 440 nanometer atas ya. So ini diri yang berkait rapat dengan ilham, ataupun chakra yang berkait rapat dengan diri ilham. Pineal gland ni macam ketua orkestra yang mengawal semua kelenjar pineal yang lain. Otak, kalau pineal ni rosak, itu yang tidak siuman lagi, nyanyuk, histeria, Down syndrome, sawan, sakit kepala yang berlebihan, tekanan darah yang tak terkawal berlebihan, ketagihan, migraine yang berlebihan. Psikologi yang negatif, psikologi yang positif, berkarisma, perancang, visual, seorang yang kerohanian yang tinggi, bersemangat yang tinggi, kepimpinan yang tinggi. Biasanya pemimpin-pemimpin dia banyak warna violet lah. Kalau yang negatif, dia berilusi, berfantasi, terlalu banyak khayalan, terlalu banyak duduk dalam dunia imajinasi dia yang planet lain lah. Dia tidak realistik, putus asa, keras kepala, tidak rasional, tidak stabil. Itu kalau ada isu yang berkait rapat dengan crown. Kejaya, pelakon, ahli muzik, ustaz, ahli spiritual, penulis, biasanya mereka mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Saya pernah ada satu klien, saya tak tahu sama ada dia masih lagi ikut di Facebook ataupun tidak. Dia penulis novel fiction yang anda baca. Dia ada banyak siri penulis novel. Dia penulis buku-buku underground yang bukan buku-buku yang mungkin dulu satu masa dulu tak popular, tapi sekarang ni buku-buku yang tajuk-tajuk yang simple-simple, yang penulis underground. Orang kata buku apa? Dia panggil sebagai, dia bukan macam penulis-penulis awam munsyid lah. Contoh minta kalau tak silap saya kan nama dia kan. Jadi ini dalam genre-genre macam tu, tapi mempunyai follower dan peminat-peminat yang ramai. Jadi sekarang ni pun banyak buku-buku yang kita tengok diterbitkan oleh penulis-penulis yang mungkin kita tak berapa kenal, tetapi penulisan mereka hebat dan karya-karya mereka tu bersifat mungkin fantasi, fiction, seram. Lepas tu yang mungkin bahasa-bahasa dia pun tak terlalu terikat dengan bahasa buku, lebih kepada layman. Jadi yang saya ada satu klien ni,
dia mengalami masalah yang padanya gangguan jiwa lah, sebab bila terlalu menghayati watak yang dalam penceritaannya. Saya ada dua, seorang lelaki dan seorang wanita. Yang wanita ni juga menjadi seorang scriptwriter dan menjadi penulis untuk filem ataupun drama, kan, storyboard untuk filem dan drama, dan dia pernah menang award kalau tak silap saya, dan juga novelis, menghasilkan novel-novel yang box office, bestseller. Mereka pernah datang untuk belajar dan mendapatkan sesi konsultasi. So kelebihan yang mereka miliki adalah kerana tenaga indigo dan violet yang tinggi menjadikan mereka mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Yang seorang lagi, yang lelaki ni tadi, yang ada isu delusi ni tadi, sebab dia tak boleh tidur, dia jadi masalah untuk membezakan mana realiti, mana dengan mana yang realiti dia, mana yang dia punya imajinasi dia. Jadi selepas kita buat beberapa sesi, alhamdulillah dia dah balik on track dan balik boleh menyiapkan naskah-naskah. Dulu yang terganggu tu sebab dia tak boleh nak menyiapkan dia punya penceritaan. Dan memang ada orang yang ada kelebihan begini. Saya pernah tengok satu anak, satu cerita western, cerita Mak Saleh ni, dia anak itu anak yang istimewa lah. Kita cakap tadi dia ada dileksi, kalau tak silap saya, sama ada dia dileksi ataupun dia saya tak ingat nama spesifik penyakit tu, tetapi kelemahan dari satu sudut, kelebihan dari satu sudut, dia dapat mengingat semua skrip yang dia tuliskan dalam bentuk buku. Jadi dia tuliskan buku, walaupun manuskrip tu pernah hilang, tapi dia boleh tulis balik sebab dia ingat setiap satu ayat. Macam saya ni, kalau manuskrip ni hilang, saya nak tulis balik sebiji macam ni mesti tak jadi. Macam dia boleh tulis balik sebiji yang macam tu. Okey, kita habiskan sikit je lagi pada page ni. Kita dah habis tadi ya. Kalau kristalnya tadi sorry, kristalnya adalah amethyst, diamond ataupun belian, mountain crystal. Kalau essential oil, sandalwood. Kalau pemakanan, air, bijirin, kismis, anggur. Kalau produk, essential oil, camara oil tadi, omega 3, EPO, ginkgo biloba. Okey, aliran tenaga hayat kundalini. Aliran tenaga hayat kundalini maknanya selain daripada sistem cakra, cakra ni berhubung pada satu highway itu dinamakan sebagai kundalini. Salah satu lagi sistem dalam sistem bioenergi dalam ilmu lama adalah kundalini. Kundalini ni menghubungkan antara tujuh cakra. Jadi kalau tak payah fikir ini tak payah fikir berat-berat, secara ringkasnya kundalini ni yang menghubungkan cakra. So cakra ni tadi macam stesen. So daripada satu stesen ke satu stesen ada highway dia. So namanya kundalini. Cakra tu bahasa Sanskrit, kundalini tu pun bahasa Sanskrit, aura tu pun bahasa Sanskrit. Kundalini adalah penghubung di antara semua tujuh cakra utama. Ia seakan-akan sama dengan sistem saraf tunjang. Macam kita punya saraf tunjang yang utama lah. Ia bertindak sebagai sistem komunikasi antara cakra-cakra yang membolehkan setiap cakra saling membantu, menyokong, mengekalkan potensi masing-masing serta menentukan tahap tenaga yang berkait rapat dengan kesihatan minda, fizikal, emosi dan kerohanian seseorang. Aliran kundalini ataupun aliran tenaga pada highway ni tadi, pada setiap orang hanyalah aliran yang perlahan dan kecil sahaja. Tetapi apabila dia bangkit ataupun apabila dia meningkat kesedarannya, aliran itu menjadi arus yang besar dan kuat. Maknanya pada kita yang biasa ni dia perlahan, dia slow saja. Tapi apabila seorang tu kerohanian dia tinggi, kecerdasan dia tinggi, ataupun dia punya dalaman, tenaga dalaman dia, peningkatan dia melalui penghayatan. Sebab tu orang melakukan meditasi, bertafakur apa semua kan, zikrullah apa semua. Jadi dia akan menjadi laju. Sebab tu ilham dia, cara dia melihat, berfikir, sabar dia, reda dia akan menjadi lebih luar biasa. Okey. So kebangkitan yang tinggi tadi akan menguatkan, mengaktifkan cakra-cakra.
Pengaktifan ini mengakibatkan cakra-cakra akan berkembang dan frekuensinya akan menjadi lebih cepat. Dalam arti kata lain, Kundalini membekalkan cakra-cakra dengan getaran yang diperlukan oleh manusia sewaktu berlakunya evolusi dalam usaha mendapatkan kepelbagaian tenaga, keupayaan material bagi mengintegrasikannya dalam kehidupan. Kebangkitan ini dapat dilakukan dalam berbagai latihan senaman, pernafasan, meditasi, pelarasan tenaga dan sebagainya. Sebab tu pelarasan tenaga pun main peranan. Sebab tu kita pergi bertalaki dengan guru. Contohnya orang mereka yang melakukan tenaga latihan tenaga pernafasan, pergi bertalaki walaupun boleh belajar dekat YouTube, belajar sendiri kan, tengok buku, tapi pergi duduk, pergi belajar dengan guru sebab nak dapatkan pelarasan energi pada Kundalini oleh guru-guru. Dalam tadi melalui ibadah, melalui amal ibadah yang taat dan kuat juga seseorang mampu meningkatkan aliran ini. Dalam Islam, bila kita kuat ibadah juga, kita soleh, kita akan dapat meningkatkan aliran tenaga. Dalam baik agama lain, dia faham yang meningkat itu. Sebab tu kita tengok seri wajah guru-guru yang hebat, dia berpakaian zuhud, sederhana, macam kita tengok orang-orang tabligh contoh kan, tapi muka mereka mungkin ada setengah orang tu kita lihat bercahaya, tenang, contohnya macam tu kan. Biasanya ustaz-ustaz kita nampak macam tu lah. Lebih banyak kesedaran kerohanian yang dilalui oleh seseorang, lebih terbuka dan lebih aktiflah cakra-cakranya, dan lebih banyaklah Kundalini banyak Kundalini boleh memasukinya dalam aliran arus yang besar dan kuat. Keaktifan aliran, saya habiskan topik ini saja dan kita akan akhir. Keaktifan aliran turun naik inilah yang meningkatkan kecerdasan spiritual, emosi, minda dan fizikal seseorang. Kehebatan seseorang itu sebenarnya bergantung kepada keaktifan dan pembukaan cakra-cakra serta kecerdasan aliran Kundalininya. Tenaga-tenaga yang membeku atau tersumbat, chakra blockage, dapat dileraikan dengan pengaliran Kundalini yang baik. Aliran gambar rajah Kundalini daripada dasar, aliran Kundalini dari cakra dasar ke cakra Mokata yang merangsangkan keaktifan setiap cakra. Gambar rajah rujuk di halaman 95. Saya letakkan gambar rajah macam tu. So aliran ni tadi dia akan menyebabkan semua itu tadi akan menjadi lebih lancar. Lebih kurangnya macam itulah. Okay. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita berhenti. Nanti kita akan sambung jaluran tenaga, nadi dan meridian. Nadi dan meridian ni banyak dibicarakan. Yang anda kata nadi-nadi itu juga dalam bahasa Sanskrit. Yang kita rasa rasa nadi. Nadi tu urat tu kan, saraf tu kan, getaran tu, denyutan itu nadi biologi. Kalau dalam bioenergy dinamakan nadis ataupun nadi juga. Nadi itu adalah aliran daripada Kundalini, highway yang tengah-tengah sentral ni tadi pecah kepada saraf-saraf kecil, dia ada nadis ataupun dinamakan meridian dalam masyarakat Cina. Okey, so nanti kita akan sambung topik itu besok. Seterusnya kita akan habis topik itu dan kita akan masuk bab yang keempat, fakta menarik tentang mengenai warna. Jadi anda lihat apakah warna dalam sukan, warna dalam industri makanan. Kalau anda orang yang berniaga, anda patut dengarlah kan, warna dalam fashion, adakah warna ini misteri, adakah dia kebetulan. Jadi esok kita akan cerita tentang fakta menarik mengenai warna. Pada yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif segar dan komprehensif, oleh Mir Hazil Azran Ramli. Buku ini saya tulis tahun 2008, diterbitkan tahun 2008. Kalau tak silap saya sekitar Jun 2008, hari jadi saya lebih kurang macam tu. Kemudian buku ini telah diulang cetak hampir setiap tahun, tapi 2018 dah tak ada, dah dihentikan daripada pasaran. Jadi buku ni dah out of stock di pasaran, jadi tak ada dah. Kalau anda nak beli ataupun nak baca buku ni, boleh pergi ke State Library atau National Library ataupun di library-library di IPTA, IPTS, insya-Allah ada, sebab dia menjadi sebahagian rujukan ilmiah. Sebab banyak rujukan-rujukan dibuat dalam kajian psikologi, dalam kajian dekorasi warna, ID, dalam kajian architecture, dalam kajian fotografi, apabila bercakap tentang kesan-kesan warna kepada manusia. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak
Tolong like and share supaya kita dapat mengekalkan momentum, supaya ilmu ni mendapat manfaat. Dan nanti untuk mereka yang terlepas, mungkin video ni boleh diikuti semula di YouTube. InsyaAllah saya akan naikkan di YouTube, di HDTV. Channel saya di YouTube adalah HDTV. Okey, kalau nak cari rancangan Aura Rasa dulu pun di HDTV, Hijrah Diri TV. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.